أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Qahtani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yang berjudul Jam'ul Fawaid. Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Kitab yang menghimpunkan faedah-faedah ibadat di dalam Islam. Pada pagi ini kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan berwudu, mandi dan bersuci ataupun an-nazafah, bersih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula wudu itu setengah daripada iman dan bersuci itu wudu. Jikalau tiada sukar atas umatku, nescaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada ketika tiap-tiap sembahyang, dan 2 rakaat bersugi padanya oleh hamba afdal daripada 70 rakaat yang tiada bersugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci termasuklah wudu, ia adalah sebahagian daripada iman. Oleh sebab itu, berwudu ini dibahaskan oleh ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i. Disunatkan kita mengambil wudu dalam beberapa keadaan. Disunatkan kita mengambil wudu, dinamakan wudu mujaddad ataupun wudu sunat. Sama ada wudu yang kita perbaharui ataupun wudu ataupun memang kita berwudu ataupun disebut wudu yang sunat. Wudu yang sunat. Wudu yang sunat ini begitu banyak. Dirangkumkan oleh para ahli ulama dalam satu qasidahnya atau syair yang berbunyi, wa yundabu lil mar'i al wudu'u fa khuz lada mawadi'a ta'ti wahya dhatu ta'addudin qira'atu qur'anin wa sama'u riwayatin wa darsun li ilmin wa dukhulu lil masjidi. Di antara sunat-sunat kita berwudu, di antara sunat-sunat kita berwudu, yang pertama fi qiraatil Quran, waktu kita nak baca Quran. Yang kedua fi sama'il lil Quran, yang kedua iaitu ketika nak mendengar Quran. Nak dengar Quran pun sunat kita berwudu. Qiraatu Quranin wa sama'un, dan juga mendengar Quran. Wasama'u riwayatin, dan sunat kita berwudu ketika nak mendengar riwayat hadis, iaitu hadis yang sahih, yang kita dengar daripada guru meriwayatkan hadis, sunat kita berwudu. Di antaranya sunat kita berwudu wa darsun li ilmin, iaitu waktu kita belajar ilmu.
sama ada ilmu tafsir, sama ada ilmu hadis, sama ada ilmu fiqh, sunat kita berwuduk. Adapun belajar alat-alat untuk ilmu, ulama menyebut amma alatuhu fala yusannu lahal wudu. Tapi kalau belajar ilmu nahu, ilmu sarab, ini alat dia, tidak disunatkan berwuduk. Tapi kalau belajar kitab fiqh, belajar kitab tafsir, hadis, sunat berwuduk. Dan di antara sunat berwuduk wa fi dukhulil masjidi, masuk masjid, sunat berwuduk. Walau marran, sekalipun sekadar kita lalu. Walau li junubin, sekalipun orang itu berhadas besar. Berhadas besar, masuk masjid sunat berwuduk. Tapi dia bukan nak tetap, contohnya orang yang datang haid, dia bukan nak tetap duduk. Kalau duduk tetap lama, hukumnya haram, tapi nak lalu sahaja, sunat dia berwuduk. Begitu juga orang yang berhadas besar, bukan kerana haid dan nifas, dia nak masuk masjid, sunat dia berwuduk. Sedangkan orang berhadas besar tak boleh masuk masjid. Tapi kalau nak lalu, sunat berwuduk. Wa fi zikrillah, iaitu waktu berzikir, wa zikrun wa sa'yun ma'uqufin bi Arafata. Dan di antara sunat kita berwuduk waktu berzikir. Kita nak berzikir, sunat berwuduk. Waktu nak sa'i di antara Safa dan Marwah, sunat berwuduk. Dia bukan wajib. Kalau nak tawaf kena wuduk, tapi sa'i tidak disyaratkan, sunat berwuduk. Kemudian ketika wukuf di Arafah, ni orang nak mengerjakan haji, ketika wukuf di Arafah, sunat berwuduk. Selama mana kita wukuf di Arafah, sunat berwuduk. Di antara juga sunat berwuduk, ziyaratu khairil alamin Nabi Muhammad, iaitu ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat berwuduk. Wa ziyaratu sairil kubur, dan begitu juga kalau kita nak ziarah mana-mana kubur. Wa ba'dhum 'addal qubur jami'aha, iaitu ulama menyebut ziarah kubur pun yang lain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat juga berwuduk. Wa fi khutbatin ghairal jum'ati, iaitu khutbah lain daripada khutbah Jumaat. Imam contohnya baca khutbah nikah, bahkan nikah baca khutbah, khutbah nikah, sunat kita berwuduk baca khutbah. Atau khutbah kerana nak meminang, kita baca khutbah, kita tukar daripada pantun kepada baca khutbah, betul, bermula dengan puji dan salam. Hukumnya adalah sunat kita berwuduk. Ataupun mana-mana khutbah, sunat kita berwuduk. Paling masyhur dalam negara kita ni khutbah nikah, khutbah nikah. Wa fi naumin lailan aw naharan walau qalilan qa'idan mutamakkinan, iaitu tidur. Bila nak tidur, sama ada waktu siang ataupun waktu malam, walaupun tidur sebentar, walaupun tidur dalam keadaan duduk tetap papan punggung, sunat berwuduk. Di antaranya sunat berwuduk wa ta'zinun wa ghuslu janabatin, iaitu kalau nak azan sunat berwuduk. Muazzin kalau nak azan sunat berwuduk. Wa fi ghusli janabatin, sunat berwuduk kalau nak mandi janabah. Ini telah saya huraikan pada pengajian yang lepas, macam mana kita nak berwuduk ketika nak mandi wajib, dinamakan mas'alatul wartah namanya. Dan lain daripada itu, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib, sunat kita berwuduk. Wa fi iqamatis salah, waktu nak qamat, contohnya bila nak qamat, dan tentulah dia kena ada wuduk, takkan dia qamat dia pergi bawa ambil wuduk. Ini hanya ulama sebut wa fi iqamatis salah. Kalau dia baca qamat, sunat dia berwuduk.
Tak pernah kita jumpa bila dah kamat, dah tu dia belah pula pergi ambil uduk. Hanya ulama sebut ketika nak qamat. Wa fil ibadati wal ibadatu fa'did wal ibadata fa'did. Iaitu beribadat seperti menuliskan peka. Kita menulis ilmu ni sunat kita ambil uduk. Di antara juga ibadat yang sunat kita beruduk, karamyil jimar, seperti melontar di jamrah. Sama ada kita selepas bermalam di Muzdalifah, kemudian kita melontar di Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah pada 11, 12, 13, Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra ni sunat kita beruduk ketika nak melontar sebab ada ibadat. Sunat beruduk. Wa inda iradatil junubi aklan. Orang yang berhadas besar, contohnya selepas dia bersama suami isteri, belum mandi lagi tapi nak makan dan minum, sunat beruduk. Makruh yang berhadas besar terus makan dan minum bidunil udu. Hukumnya sunat. Sunat bila sunat, kalau tinggalkan makruh. Mana orang yang berhadas besar, dia tak mandi lagi tapi nak makan dan minum, sunat berudu. Sunat berudu. Wa inda iradatil junubi aklan. Mana orang yang berhadas besar nak makan, nak minum. Begitu juga orang yang berhadas besar kalau nak tidur. Dia dah berhadas besar sekarang ni, sudah bersama nak tidur, sunat berwuduk. Makruh dia tidur dalam keadaan tidak berwuduk sepanjang hari, sepanjang malam berhadas besar. Kurang-kurang ada hadas mana dia terangkat hadas kecilnya begitu, tapi hadas besar kekal. Kemudian di antaranya juga iaitu hendak mengulangkan persetubuhan. Tadi dia bersetubuh, dia belum mandi, kemudian nak bersetubuh kali kedua, belum mandi lagi ni, nak bersetubuh kali kedua, sunat dia beruduk. Sunat beruduk. Tetapi kalau orang berzina, haram dia beruduk. Haram dia beruduk. Dan seterusnya wa fi fasdin wa hijamatin. Selepas kita berfasd, fas iaitu membuang darah, buang darah. Adapun hijamah berbekam. Dia ada dua. Al-fasd ni juga kena tengok kedudukan waktu darah ni tengah naik ataupun tidak. Sekarang ni kira derma darah, orang ulama kata fas ni termasuklah macam derma darah. Fas ialah membuang darah, membuang darah. Ini kena orang pakar begitu. Adapun al-hijamah itu ialah berbekam. Ini merupakan sunnah. Sunat kita beruduk. Wa qayhin, selepas muntah. Wa fi hamli mayyitin, selepas kita mana kita tanggung mayat, kita pikul mayat, sama ada keranda ataupun tidak, maka hukumnya sunat bila qablahu wa ba'dahu. Sebelum kita tanggung mayat dan selepas kita tanggung mayat, sunat kita beruduk. Mana sebelum kita tanggung pun sunat beruduk, selepas tanggung pun sunat beruduk. Ini jangan orang buat. InsyaAllah tak ada kena apa-apa lah. Jangan takut. Wah ni yang mati tu tok bomo ke apa ke. Kalau kita betul ikut sunnah, sebelum tanggung kita ambil uduk, wa ba'da, selepas itu pun juga kita ambil uduk, Allah pelihara kita. Wa fi massi juz'i mayyitin, bila kita menyentuh mayat sunat beruduk. Wa illam yanqudil udu'a kasya'ri waz-zufri, sekalipun kita sentuh rambut atau kuku. Begitu. Sentuh saja mayat, sunat kita ambil uduk. Kita sentuh mayat, lepas tu sunat kita ambil uduk.
Ini sunnah. Orang kata badi-badi, insya-Allah tak ada badi. Habis saja sentuh, walaupun yang kita sentuh itu rambut atau kuku. Rambut ataupun kuku. Dan seterusnya seorang lelaki atau perempuan menyentuh badan khunsa. Khunsa muskil. Kita tak tahu dia lelaki atau perempuan khunsa muskil ni. Khunsa muskil. Muskil. Dia sebab dia ada dua alat kemaluan. Maka hukumnya adalah sunat berwuduk. Sunat berwuduk. Dan seterusnya lagi menyentuh amrad. Menyentuh amrad iaitu budak yang comel. Amrad ni dia belum baligh lagi. Dia ada nama Amrad Al-Hasan. Sebab apa nama dia Amrad? Kerana banyak membawa fitnah. Orang Arab ni dia bahaya. Kawan dengan budak-budak yang comel-comel ni dia lain sikit. Tu orang Arab kalau sentuh punggung aib. Kalau tepuk kepala tak aib. Orang Arab kan dia aib, dia cerita bab-bab ini dia aib. Dan sebab itu Arab ni dia lain punya budaya dia. Sehingga ulama kata kalau kawan dengan budak-budak ni comel-comel, licin-licin lagi ni, kalau dia sentuh sunat ambil uduk. Dia takut dia ada nafsu. Dia nafsu. Dan seterusnya selepas makan daging unta. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i minum susu unta pun sunat ambil uduk juga. Wa fi riwayah sebagaimana dalam kitab Busyra Karim. Sunat selepas makan daging unta, sebab bila makan daging unta ni dia naik kita punya semangat kita lain macam sikit gitu. Oleh sebab itu sunat. Ada ulama kata sunat ambil uduk selepas makan daging unta sebab dia lemak. Oleh sebab itu tangan ini tak apa makna berminyak-minyak. Oleh sebab itu suruh ambil uduk, makna basuh-basuh, ambil uduk jadi sempurna. Dan mulut kita berminyak-minyak dia kata. Wa fi ghibatin, kalau selepas mengumpat orang sunat ambil uduk. Sunat ambil uduk. Di antara juga disunatkan ambil uduk kalau kita laga-lagakan orang begitu. Dan sunat ambil uduk kalau kita perli-perlikan orang. Pun sunat ambil uduk. Ya Allah, banyak benda dia. Dan di antara sunat ambil uduk yaminul ghamus, sumpah dusta. Yaminul ghamus makna yamin taghmisuhu, sumpah yang menenggelamkan dia ke dalam api neraka. Oleh sebab itu disebut ghamus. Memang sumpah. Kita wallahi wa tallahi. Telah saya huraikan pada pengajian sebelum ini di Masjid Bukit Katil. Jangan kita main-main sumpah dengan Allah. Kalau kita langgar sumpah tersebut, kita dusta, maka kita kena bayar kafaratul yamin. Paling kurang iaitu memberi makan 10 orang miskin sebab hamba tak ada sekarang, ataupun berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ataupun kita bernazar dengan nazar kuaja, dia makan nazar lajaj. Wallahi wa billahi wa tallahi. Menggunakan kalimah ini dia bernazar benda haram. Demi Allah, demi Allah kak, saya takkan jejak rumah kakak. Demi Allah, wallahi wa tallahi wa billahi. Ini sumpah. Dan dia nazar, dia sumpah. Kemudian satu hari terpaksa juga pergi rumah dia ni, rumah kakak ni, kakak kandung. Satu hari terpaksa juga pijak, dia kena bayar kafarah sumpah. Sumpah tidak boleh main-main. Apatah lagi yamin ghamus, yamin dusta. Yamin dusta. Wa syahadatu zur, saksi dusta. Wa fil qazafi zina, menuduh orang berzina. Wa fi qahqafis salah, kalau dalam semayang gitu. Dengan sengaja kan, ataupun tak sengaja. Ulama kata walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di dalam semayang kalau tak kalaulah ianya sampai mengeluarkan huruf dengan sengaja yang dipahami, maka batal semayang.
sekadar sebenarnya gitu. Itu dia memang tak boleh tahan dah. Tetapi dia memanjang-manjangkan qahqahah ni sehingga mengeluarkan huruf yang boleh dipahami. Qahqah maknanya qafha. Dia tambah lagi. Batas semayang. Sudah ambil uduk. Habis solat, ambil uduk, semayang balik. Begitu. Adapun di luar semayang, ammal qahqah kharijaha falat, tetapi di sisi ulama Hanafi tidak batal. Tidak batal uduk. Kita pun tidak batal uduk. Tetapi dalam mazhab Hanafi dalam semayang batal uduk. Di luar semayang tak batal. Kita memang tak batal uduk walaupun dalam semayang. Tapi kalau sengaja qahqahah ini batal semayang, nanti nak ulang sunat ambil uduk. Sebab khilaf ulama. Di antaranya sunat kita mengambil uduk lagi. Sunat mengambil uduk selepas kita mencukurkan ataupun mendandankan misai. Nanti ada dalam kitab kita ni. Dan juga selepas mencukurkan kepala. Dan juga cukur bulu ari-ari. Ni tak pernah orang buat. Lepas cukur bulu ari-ari, ambil uduk. Ambil uduk. Wa fil ghadab, kalau ketika marah, sunat ambil uduk. Wa fil bulugh, budak ni dah balik sekarang, sunat ambil uduk. Dan sunat dia mandi wajib. Tahu dia nampak keluar misai dia, suara pun sudah bertukar. Bang, dah balik abang ni? Wah yalah, gitu. Dia dah balik, dia pun tak tahu. Ada mimpi, tak tahu. Dia kata tak tahu dia mana budak kan. Ataupun kita zaman dulu sudah balik, bila sudah balik tak ada tanda-tanda keluar air mani apa semua, tapi dah balik, sunat dia ambil uduk. Dan ulama Syafi'i kata sunat dia mandi. Barangkali dia tak perasan air maninya sudah keluar, dia tak perasan dulu mimpi dan sebagainya. Sunat li'annal wudu'a yutlabu bih lahu istiqlalan bidunil ghusli. Sebab apa hikmah dia? Barangkali ihtimalun nuzulil mani min haitsu la yash'uru, barangkali keluar air mani tapi dia tak perasan. Ambil uduk dan sunat juga dia mandi. Tapi kalau keluar air mani memang wajib dia mandi. Dan di antaranya menyentuh kemaluan binatang. Pegang kemaluan binatang, sunat mandi. Sunat mandi. Tapi tidak batal uduk, hanya sunat mandi. Di antaranya yang sunat mandi, iaitu sunat mandi pula, sunat mengambil uduk. Di antara sunat mengambil uduk, iaitu bila kita nak bawa kitab-kitab tafsir, walaupun tafsir melebihi ayat Quran, tak syarat ambil uduk, tapi sunat kita mengambil uduk. Sunat kita mengambil uduk. Di antaranya juga memperbaharui uduk tiap-tiap lepas sembahyang, tiap-tiap lepas sembahyang fardu, tiap-tiap selepas sembahyang fardu. Ini dia antaralah, di antara sunat-sunat kita mengambil uduk. Sunat-sunat kita mengambil uduk. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil uduk, kerana uduk itu syatrul iman, sebahagian daripada iman. Dan bersugi itu setengah daripada uduk. Jikalau tiada sukar atas umatku, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak menyusahkan ke atas umat aku, nescaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada ketika tiap-tiap sembahyang. Dia ada dua hadis. Satu ketika tiap-tiap kali nak uduk, inda kulli udu'in. Lalu satu riwayat inda kulli tuhurin. Satu riwayat inda kulli salatin. Semua hadis sahih. Tiap-tiap kali nak beruduk, tiap-tiap kali nak bersuci, tiap-tiap kali nak semayang. Hanya ulama kita mazhab Imam Syafi'i
sebagaimana yang disebut oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Iqna. Al-Iqna karangan Syekh Khatib Syarbini yang mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' dia Ain Al-Iqna'u fi syarhi matni Abi Syuja', dia Ain kan. Kita ini masyhur kita Al-Iqna', tenang hati. Dalam membaca kitab ni hati kita cukup puas. Mensyarahkan matan Abi Syuja' itu ghayatul taqrib ataupun ghayatul ikhtisar. Ghayatul ikhtisar ni ramai orang syarah, beratus-ratus. Di antaranya Kifayatul Akhyar ni pada zaman sebelum ini, sebelum cetakan Darul Minhaj, ada satu cetakan Maktabatu Ilmiah telah ditahqiqkan oleh seorang ulama yang mengaji di India, Syekh Mustafa An-Nadawi, yang datang Malaysia kita ni, datang Melaka baru ni. Beliau telah mentahqiqkan kitab yang bernama Kifayatul Akhyar, tapi Syekh tidak sempat menyempurnakan tahqiq tersebut. Dia serah pada kawan dia. Syekh banyak berdakwah. Syekh ni dulu dia duduk di Mansurah. Pelajar Malaysia dulu sewa rumah tuan Syekh di Mansurah dulu. Beliau telah mentahqiqkan tapi tidak sempurna, dan telah disempurnakan oleh sahabat beliau. Tapi tahqiq Syekh Mustafa An-Nadawi dia begitu detail. Detail daripada muqaddimah sampai separuh sahaja. Kemudian kawan dia sempurna. Kitab Kifayatul Akhyar juga mensyarahkan kitab Ghayatul Ikhtisar ataupun Matan Abi Syuja'. Disebut Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Iqna. Macam mana hadis ni? Satu, inda kulli salatin, inda kulli tuhurin, inda kulli udu'in. Adakah berlaku pertentangan? Setiap kali kita nak semayang, kita bersugi. Dia pegang iaitu zahir hadis. Tiap-tiap kali nak semayang, sugi. Tiap-tiap kali nak berwuduk, sugi. Tiap-tiap kali nak bersuci, sugi. Imam Khatib Syarbini kata, hadis ini kita satukan. Mana inda kulli salatin ay inda iradati salat. Ketika nak semayang, mana kita nak semayang, ambil uduk. Maknanya bersuci waktu beruduk. Beruduk. Mana tadi kita nak bila nak semayang perlu, sunat kita memperbaharui uduk. Jadi bila kita nak semayang, kita beruduk. Inda udu'in, inda salatin, ay inda iradati salah. Ketika nak semayang, mana ambil uduk. Jadi Syekh Khatib Syarbini kata dipahami bermakna bersugi itu ketika nak beruduk. Sebab nak beruduk ni mana nak semayang. Itu pandangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i yang disebut oleh Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini berasal daripada Syirbin, Mesir, iaitu Syekh Khatib Syarbini menyebut dalam kitab Iqna. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Tapi kalau mereka nak pegang zahir hadis, tiap-tiap kali nak semayang dia sugi, ahlan wa sahlan. Itu pandangan masing-masing. Waktu semayang dia sugi-sugi masuk dalam poket kan. Jeffrey kata tak tarik gigi banyak lah. Cuba tengok poket dia. Kadang ada orang dia geli kan. Kalau takut membawa fitnah, lebih baik pakai pandangan pertama, nak beruduk kita bersugi. Tapi kalau nak pakai juga zahir hadis tadi, ahlan wa sahlan. Tak masalah. Tok guru saya di Pasir Tumbuh pun, Tuan Guru Haji Allah yarhamuh, Tuan Guru Haji Hashim pun dia bersugi waktu nak takbiratul ihram. Sugi-sugi dia masuk dalam dia masuk dalam poket dia. Pun boleh. Dan beliau pun juga bermazhab Syafi'i. Ini pandangan Syekh Khatib Syarbini rahimahullah taala. Barangkali orang alim ni dia bersugi waktu dia nak ambil uduk, waktu dia sembahyang takbiratul ihram, tak nampak dia bersugi, dia pakai pandangan yang pertama tadi. Dia kata, Tok Imam ni aku tak pernah nampak dia bersugi nak takbiratul ihram. Tinggal sunnah ni, dia kata. Begitu. Dia tengok Ustaz Syukri tu ada sugi kat sini. Bila takbiratul ihram dia sembahyang dia sugi.
Itu baru sunnah. Dan kita jangan sangka buruk, barangkali dia pakai pandangan pertama, waktu dia nak ambil uduk tadi, dia sudah bersugi dan dia tak ada makan apa-apa pun, tak ada cakap apa-apa, dia terus semayang, maka ini juga meramalkan sunnah Nabi SAW. Terus lagi, muslimin dan muslimat hafizakumullah. Dan 2 rakaat bersugi padanya oleh hamba afdal daripada 70 rakaat yang tiada bersugi. Dan Nabi SAW telah bersabda, mereka yang sembahyang dalam keadaan bersugi itu terlebih afdal daripada sembahyang orang yang tidak bersugi. Ini panjang pembahasan di kalangan para alim ulama. Ada yang berkata ini hadis ni ialah hadis palsu. Hadis palsu. Ada yang kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif. Ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i menyebut, berdasarkan hadis salatun bisiwakin khairun min 70 salatan, ay min salawatin kathiratin bighairi siwak, rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa sahahu al-Hakim, fasab'una litaksir la litahdid kama afadahu al-Azizi. Ini uraian ulama kita Syafi'i. Berdasarkan hadis ini, salat dengan bersugi terlebih baik daripada 70 salat. 70 salat, walaupun banyak salat tu tak bersugi. Ada beza. Orang ni bila nak solat dia bersugi. Yang ini solat tak bersugi. Walaupun sembahyangnya banyak tapi tak bersugi. Tidak sama dengan orang yang sembahyang 2 rakaat bersugi. Bersugi. Adapun 70 itu ulama kata litakthir, menunjukkan banyak semayang. Bukan litahdid, bukan terbatas kepada 70. Kerana bahasa Arab puluhan-puluhan ni menunjukkan litaksir, menunjukkan kepada banyak, bukan menunjuk kepada terbatas bilangan, sebagaimana yang dihuraikan oleh Asy-Syaikh Al-Azizi rahimahullahu taala. Manakala Syekh Nawawi Bantani rahimahullahu taala telah menyebut di dalam kitab beliau Maraqi Al-Ubudiyah, syarhu ala matni Bidayatil Hidayah. Syekh Nawawi Bantani seorang ulama daripada Banten, Indonesia, tapi dibesarkan di Mekah dan menjadi ulama yang alim. Dan beliau juga Al-Azhar. Beliau Al-Azhari. Dia lepasan Al-Azhar Al-Syarif zaman dulu ni. Sebelum zaman penjajah, di zaman British lagi, sebelum itu lagi. Syekh Nawawi Bantani mensyarahkan kitab karangan Imam Ghazali, nama dia Matan Bidayah Hidayah, dan telah diterjemahkan ni. Atas di Masjid Bukit Katil baca kitab ni, baru baca Bidayatul Hidayah. Kitab ini adalah matan. Kalau kita baca matan, barangkali kita tak apa faham, maka hendaklah merujuk kepada syarah je. Syarah ni banyak. Di antara syarah yang paling mudah kita baca, Maraqi Al-Ubudiyah, tangga untuk sampai kepada ubudiyah kita kepada Allah. Maraqi Al-Ubudiyah, ujungnya ta, ubudiyah, syarhu alamatil bidayah, ta ujungnya. Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Bantani menjawab persoalan orang kata hadis ini tak ada riwayat. Syekh kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Humaidi. Rawahu Al-Humaidi. Imam Humaidi riwayat hadis ini. Dan 2 rakaat ini tidaklah membatalkan fadilat sembahyang berjamaah, sebab sembahyang berjamaah bab lain, sembahyang bersugi bab lain. Nanti ada orang silap faham, bila nak sembahyang bersugi dah 70,
buat apa nak sembahyang berjemaah? Dia kata, tak payah sembahyang jemaah Syekh, cukup sembahyang bersugi. Kita entah sembahyang jemaah tak sugi pun tak ada apa faedah. Dia kata, adakah memadai dengan sembahyang bersugi kemudian tinggalkan sembahyang berjemaah? Syekh kata, tak. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan bersugi, adapun kelebihan sembahyang berjamaah bisab'in wa isyrina darajatan, iaitu 20 darajat, adalah hadis cerita bab sembahyang jamaah. Adapun sembahyang bersugi itu bab lain, maka tidak ada pertentangan di antara dua hadis. Dua hadis ini diuraikan Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Maraqi Al-Ubudiyah, syarah kepada matan Bidayatul Hidayah, yang karangan Syekh Al-Imam, iaitu Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi. Sambung lagi, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 5 perkara ini daripada asal kejadian fitrah. 5 perkara ni adalah fitrah, fitrah semula jadi, fitrah dalam Islam. 5 perkara ini. Yang pertama, kerat misai, kerat kuku, bercukur anah, yakni bulu ari-ari, dan cabut bulu ketiak, dan bersugi. Semua ini adalah termasuk fitrah. Fitrah. Di antaranya iaitu kerat misai. Asalnya misai ini ialah dikerat, apa tu, digunting, dipotong. Dan tu kita cukur macam mana? Cukur. Sekarang kita pisau cukur, kita cukur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iaitu mengerat misai. Mengerat misai, qasus syaribi, mengerat misai. Apa hukumnya kalau kita cukur? Kalau kita cukur, maka dalam bab ini dibahaskan oleh ulama. Di antara ulama yang membahaskan boleh cukur ataupun tidak, Al-Imam At-Tahawi, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Beliau berkata, walamma kana at-taqsiru masnunan 'indal jami' kana al-khalqu fihi afdalu qiyasan 'ala ar-ra'si. Adapun memendekkan misai itu adalah sunat, kanal halqu, maka adalah halaq, iaitu cukur itu adalah afdal. Orang tanya, Syekh, mana hujjah? Hujjahnya kepala. Menggunting kepala ketika tahlul sekurang-kurang iaitu 3 helai rambut. Cukur lagi afdal. Cukur lagi afdal. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gunting misai, cukur lagi afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan, wa qad da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muhalliqina salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk orang yang mencukurkan kepala bagi orang yang tahallul ini 3 kali. Wal muqassirina wahidatan, dan orang yang menggunting rambut ini sekali je Nabi doa. Tu siapa yang kerja umrah haji, botaklah kepala, lebih afdal. Jangan nak balik nak jadi handsome begitu. Balik tu biarlah botak itu lebih afdal, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan 3 kali. 3 kali. Adapun yang gunting sekali. Kena yakin begitu. Nabi doakan orang ni diberkati, dimabrurkan, dimakbulkan oleh Allah. Justru itu Al-Imam At-Tahawi menyebut, faju'ila halqur ra'si afdala min taksirihi, maka cukur kepala itu lebih afdal daripada menguntingnya.
fakadzalika syaribu, begitu juga bagi orang yang ada misai. Mana kita cukur sekarang ni ada dalil yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka misai ni jangan sampai tutup mulut ni. Dan Nabi SAW mengingatkan sebagaimana yang diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an kata, adalah Nabi SAW telah bersabda, man lam ya'khuz min syaribihi falaysa minna, balang siapa yang tidak memotongkan daripada misainya, mereka bukan golongan kami. Bukan sahabat misai semua tutup bibir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menyatakan hadza hadisun hasanun sahih, dan telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i juga hadis ini. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian kerat kuku. Kerat kuku juga adalah merupakan sunnah fitrah gitu. Kerat kuku. Kerat kuku ini berbeza-beza pandangan ulama cara nak kerat kuku. Ada di kalangan ulama mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa kerat kuku ini caranya iaitu menerusi huruf khawabis, nama dia khawabis yang memberi maksud khinsarun, iaitu pada tangan kanan dimulakan dengan khinsarun, iaitu jari kelingking, kemudian dengan jari tengah, kemudian ibhamun, iaitu ibu jari, kemudian binsirun, jari manis. Penutupnya ketika potong kuku tangan kanan ni, sin syababatun ataupun musabbihah, jari telunjuk. Jari telunjuk. Ini sebahagian yang disebut oleh ulama kita Syafi'i, Dan pada tangan kiri dikerat mengikut cara khasab, iaitu yang pertama ibu jari, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari telunjuk, dan last kali jari manis. Jari manis itu mengikut pandangan sebahagian ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Adapun pandangan Imam Nawawi sebenarnya tidak ada dalil yang kuat cara potong kuku ni. Walau bagaimanapun Imam Nawawi menyebut, dimulakan dengan musabbahatil yumna, dia kata, iaitu dengan jari telunjuk tangan kanan. Dia lain pula Imam Nawawi. Oleh sebab itu dia tak ada riwayat yang kuat. Kemudian jari tengah, kemudian jari iaitu binsirun, jari manis, kemudian jari
Jari manis mana? Jari manis. Jari manis. Kemudian khinsirun. Kemudian jari apa ujung ni? Jari kelingking. Kemudian al-ibhamu, ini senang. Mana dia ke bawah, penutupnya ibu jari. Ini Imam Nawawi ya. Imam Nawawi sendiri. Itu tangan kanan. Tangan kiri bi khinsiriha. Mana jari kelingking, jari manis, jari tengah, kemudian jari telunjuk, last kali ibu jari. Ibu jari. Ini mudah cara Imam Nawawi. Cara yang pertama tadi yang saya uraikan, khawabis wal khawsh au khashab, Ibnu Rif'ah rahimahullah taala. Ibnu Rif'ah menyebut begitu. Mana cara yang pertama, ulama Syafi'i kita Ibnu Rif'ah nama dia. Tangan kanan dimulakan dengan jari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, akhir sekali jari telunjuk. Susah nak ingat. Jafri ingat? Khawabisna, khinsirun, lagi wusta, jari kelingking, wusta, jari tengah, ibhamun, wusta alif, ibhamun, ibu jari, kemudian binsirun, jari manis, sababatun, jari telunjuk. Jenuh ingat. Ini Ibnu Rif'ah. Ilmu. Mazhab kita Syafi'i, pandangan yang ketiga pula. Syekh Imam Bajuri pula dalam Hasyatul Bajuri, dia kata cara mengerat kedua-dua belah tangan, kuku belah tangan, kuku tangan ni, dia kata dimula jari telunjuk tangan kanan, jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ibu jari. Macam Imam Nawawi. Ni Syekh Ibrahim Bajuri. Kemudian jari kelingking tangan kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan akhir ibu jari. Ibu jari. Ini paling mudah lah. Ini paling mudah. Kemudian berhubung dengan jari-jari kaki pula, maka dimulakan mengerat kuku jari kelingking kaki kanan dan disudahi dengan mengerat kuku jari kelingking kaki kiri. Pada kalau kaki, dimulakan mengerat kuku jari kelingking kaki kanan dan disudahi dengan mengerat kuku jari kelingking kaki kiri. Begitu Abu Sa'id. Ini pandangan siapa? Ibnu Rif'ah. Di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Allah, bukan paling mudah tadi kalau tangan ikut cara Imam Nawawi ataupun Syekh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini baru cerita bab kuku kan. Dah 7.5 dah. Disunatkan ataupun soalannya, di manakah nak diletakkan kuku? Kuku ni macam mana? Mencampak-campak dalam tong sampah ataupun ditanam? Ditanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, ni dah potong rambut, potong bulu ari-ari, potong kuku, nak ditanam ke atau dicampak? Qala, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjawab, hendaklah yudfanuhu, hendaklah ditanam, ataupun yudamfanuhu, hendaklah ditanam. Qultu,
Aku tanya, dia kata, balaghaka fihi syai'un? Apa dalil Tuan Syekh yang suruh tanam ni? Qala kana Ibnu Umar yadfanuhu. Kerana sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Umar menanamkan segalanya. Sebab apa tanam? Rambut, bulu hari-hari, kuku semua ni. Kerana riwayat daripada Nabi SAW yang telah memerintahkan ditanam bulu-bulu yang dipotong dan juga kuku, supaya apa? La yatala'abu bihi saharatu bani Adam, supaya tukang-tukang sihir tak guna benda ni untuk sihir. Ini ada disebut dalam kitab fiqh. Nanti dia ambil rambut, bulu-bulu ni, dia sihir habis kita. Oleh sebab itu tanam. Tu orang tua-tua dulu suruh tanam. Jangan karut lah. Kalau orang sekarang karut ini adalah so stupid, orang sekarang kata. Nah, ini sun. Kalau kena sihir, macam mana? Oleh sebab itu orang boleh sihirkan kerana dengan kuku, orang sihirkan dengan sihirkan rambut. Kuku ni kalau diorang sihirkan, jadi sihir pengasih namanya. Dia tak akan jadi Allah hangau tak tahu lah. Tak kira dah cakap mak opak dia. Kuku. Terutama kalau dibakarnya dan diseru, jadi rosak kita. Oleh sebab itu disuruh tanam. Syekh Ibn Hajar sebut, mazhab kita Imam Syafi'i, wa qad istahabba ashabuna, ulama-ulama mazhab kita mengatakan sunat ditanam, kerana semua ini adalah dikirakan sebahagian daripada badan anak Adam. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Bishr al-Mazini berkata, idfanu qalamatikum, tanamkanlah qalamat, iaitu kuku-kuku yang telah kamu potong. Kuku-kuku yang kita telah potong ni tanam. Kita dah pakai pemotong kuku, nail clipper ni, kita pun potong. Di bahasa Arab sebut taklim azafir, mana kita kena tanam. Berkata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya jasad orang yang beriman ni dihormati. Apa-apa yang jatuh ataupun kita hilangkan dia, maka hendaklah dihormati. Fayahiqu alaihi an yadfanahu, ataupun an yadfanahu, maka selayaknya ianya ditanam. Ditanam apa-apa dalam jasad kita ni. Walaupun kita berkhitan, tanam, jangan simpan nak buat ilmu kebal, orang kata. Kita berkhitan, simpan benda tu apa? Wah, ini kalau belajar ilmu kebal bagus ni, dia kata. Ini tak boleh, kena tanam. Sebab apa? Itu dikirakan jasad dan hendaklah dihormati. Dihormati. Tu baru kerat kuku. Dan bercukur bulu ari-ari dan cabut bulu ketiak dan bersugi. Ni kena sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita dia berkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله رسول الله كليم الله وأعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله
عليه صلاتنا يا الله. أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله، فوفقنا وأكرمنا بحسنى والرضا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله، عليه صلاتنا يا الله. إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله، وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله، عليه صلاتنا يا الله. إلهي اغفر مع الأبوين، إلهي ارحمهما يا الله. إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله، عليه صلاتنا يا الله. إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله، وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله، عليه صلاتنا يا الله. وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله، لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله، عليه صلاتنا يا الله. على أحمد صلاة الله، على الهادي سلام الله، وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.